السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat meneruskan kuliah pada malam ini walaupun kita berada di luar dewan utama salat ataupun dewan utama masjid. Kita daripada dalam mari ke keluar. Jangan dia suruh pi tengah jalan sudah. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dalam kuliah pengajian kita masih lagi berhubung dengan isu-isu yang berkaitan di bawah tajuk larangan-larangan di dalam agama. Dan pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan memilih satu lagi larangan yang disebut oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, larangan yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah larangan memuji seseorang dengan pujian yang melampau, ghulu, ataupun pujian yang tidak benar, ataupun pujian yang benar dibimbangi, khifa alaih mafsadatun min i'jab. Larangan memuji seseorang yang ditakuti dan dibimbangi ke atasnya mafsadatun, kerosakan. Kerana apa? Dengan pujian yang kita buat tadi ini, dia i'jab, ujub, dia merasa bangga diri yang akhirnya merosakkan orang yang dipuji. Satu, kita tak boleh puji orang dengan pujian yang tidak wujud pada diri dia. Yakni kita memberikan pujian yang dia tu tak seperti yang dipuji. Memakaikan seseorang dengan bukan pakaian dia, mengangkat seseorang dengan bukan kelayakan dia. Ini tak dibenarkan dalam agama. Dan selalunya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, larangan kita puji orang ni seperti yang beliau sebut, kerana kebiasaannya pujian ini akan dipenuhi dengan pembohongan. Sebab kita puji ni tujuan dia apa? Dalam bahasa orang kita ni dia panggil apa? Jack. Jack ni saya tak tahulah, cuma orang utara ni jack ni, jack motor tu ataupun jack apa? Kita tayar pancit tu, kita nak tukar tayar tu, kita akan jack bagi naik. Satu lagi istilah orang utara
Pujian ni dia panggil apa? Jet Sekali lagi kita kena perjelas adalah istilah ni, pasal yang dengar kita ni satu Malaysia, dunia dengar. Satu dunia dengar. Jadi bila orang utara kata jet ni, dia boleh faham dengan maksud puji dia kata jangan duk jet sangat pasal tu kita kata kalau jet kereta, jet bagi terangkat sikit boleh tukar tayar. Jangan jet sampai terbalik kereta. Kan? Atau istilah jet ni apa dia? Istilah yang kita boleh guna dalam bahasa Melayu baku moden, bodek. Ataupun banyak bodek, kipah. Tahu kipah? Ni semua tajuk dia yang sama ni. Pujian, bodek, kipah, angkat, lambung, apa lagi? Inilah tujuan dia untuk meraih sesuatu. Dan selalunya pujian ni yang dilarang atau diharamkan oleh agama apabila dia puji dengan maksud dia nak bodek. Dia nak ni lah, angkat ni. Dengan dia mengharapkan habuan. Dia bohong kan? Contoh kan? Seorang, selalunya siapa yang kita puji ni? Pemimpin kan? Orang yang ada kedudukan lah. Kita tak puji orang yang tak ada apa ni. Macam mana ucapan saya tadi? Menusuk kalbu. Ucapan yang sangat berkesan. Saya kata apa tahu tadi? Tak, saya pun terlalu fokus sampai saya pun tak tahu kata apa tadi. Tak dengar pun, tapi nak puji. Kan? Terutama sekali yang kaki kipas ni mari kita tengok apa agama kata. Bagaimana agama atur tindak tanduk manusia dalam hal yang berhubung dengan pujian. Pasal pujian ni dia boleh membunuh. Pujian ni boleh membunuh. Baik. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anna rajulan, saya kena, kalau dalam taklah derah sangat, derah lah juga tapi taklah derah sangat kan, tapi kalau luar ni kena derah sikit. Pasal apa? Nu nak lawan dengan kereta motor kan? Jadi tuan-tuan, siapa derah sangat malam ni? Pasal kita duduk luar. Kalau saya slow lagi, nampak? Wa an Abi Bakrah radhiyallahu daripada Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, iaitu orang lain. Yang ni Abu Bakrah, bukan nama dia. Kalau tuan-tuan nak tulis, tulislah. Kalau tak tulis pun tak apa. Nufai' ibnul Haris. Yang kita sebut ni gelaran dia Abu Bakrah. Nama betul dia, the real name dia Nufai' ibnul Haris. Yang Abu Bakar tu nama apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nama apa dia? Abu Bakar Tak. Abu Bakar tu bukan nama, yang tu gelaran dia. Nama dia apa? Abdullah bin Uthman. Kena ingatlah. Kalau saya sebut Abu Bakrah, tuan-tuan kena ingat nama dia Nufai' ibnul Haris. Kalau kita sebut Abu Bakar As-Siddiq, nama dia Abdullah bin Uthman. Tak apa, tiap-tiap kali kita sebut, kita akan sebut nama betul. Lama-lama dia ingatlah kan? Jangan tertukar kan? Jangan tertukar. Baik. Daripada Abu Bakrah
Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu anna rajulan dhukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khaira. Kata Abu Bakrah, ada satu orang laki-laki athna yuthni, apa dia puji satu orang laki-laki, anna rajulan dhukira 'inda an-nabi fa athna 'alaihi rajulun khaira. Ada satu orang laki-laki ni yang dipuji, yang dia di sisi Nabi itu orang puji dia oleh suatu orang laki-laki lain, tapi dua-dua laki-laki ni tak dikenali. Karena dia kata anna rajulan dzukira 'inda an-nabi fa athna 'alaihi rajulun khaira. Ada satu orang laki-laki lain puji dia dengan pujian khaira, yang baik. Anna rajulan dzukira 'inda an-nabi fa athna 'alaihi rajulun khaira. Satu orang laki-laki telah dipuji oleh lelaki lain dengan pujian yang baik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi dengar lelaki itu puji lelaki lain ni dengan pujian yang kita boleh kata dahsyat juga kan, pujian yang agak melambung ni. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata waihak, celaka engkau, qata'ta 'unuqa sahibika. Nabi kata dekat lelaki yang duk puji kawan dia tu, Nabi kata qata'ta 'unuqa sahibika, sesungguhnya engkau telah memotong leher saudara kau. Satu teguran keras, satu larangan keras daripada Nabi. Nabi kata dekat orang yang puji itu, qata'ta 'unuqa sahibika, engkau telah memotong leher saudara engkau. Pujian itu seumpama kita membunuh saudara kita, menghancurkan saudara kita. Nabi kata apa? Nabi ulang, yaquluhu miraran. Nabi ulang 2-3 kali. Dalam sebahagian riwayat Nabi ulang 3 kali, tapi dalam ni dia kata miraran, maknanya berulang kali lah. Nabi kata qata'ta 'unuqa sahibika, qata'ta 'unuqa sahibika, qata'ta 'unuqa sahibika. Kau potong leher kawan kau, kau potong leher dia, kau potong leher dia. Menunjukkan Nabi marah, menunjukkan tegahan daripada Nabi. Perbuatan apa? Dia puji tadi ni. Itu yang kita kata tak boleh puji tu. Kemudian, in kana ahadukum madihan la mahalah falyaqul ahsibu kadha wa kadha in kana yara annahu kadhalik wa hasibuhu Allah la yudhakka 'ala Allah ahad, muttafaq alaih. Nabi kata kalaulah kita nak puji ataupun kita nak memberikan kata-kata pujian pada seseorang, kita katalah pada penilaian ataupun pada kedudukan dia di sisi Allah. Mudah-mudahan, artinya kita sandarkan pujian itu kepada penilaian Allah. Pada pengetahuan saya, Allah lebih mengetahui, kan? Sebab kita tak boleh mensucikan seseorang di atas apa yang kita tak tahu. Jadi kita tak boleh dalam arti kata ghulu dalam memuji ni, kan? Sampai kadang-kadang kita dengar satu orang kata tidak ada kelemahan pada diri dia, kerja buat dia satu kerja buat yang sangat baik. Kita tak boleh sampai ghulu, sampai ke tahap itu, kan?
Maknanya kalau kita nak puji pun, sekejap lagi kita akan pergi bab tang mana yang boleh sikit tu, kita balikkan. Kalau orang tanya kita macam mana tu imam apa, pada penilaian kami dia satu orang yang saleh, satu orang yang bagus, kerja pun elok, tapi hakikatnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Di sisi Allah kami tak tahu. Takat tu boleh kan. Tapi kalau orang tanya kita, tu imam apa macam mana, aku duk ingat tu imam Mekah pun tak makan tu imam kami. Ingat tak ada lagi lagu tu imam kami lah dalam dunia ni. Sakan kan. Macam mana okey rakyat apa? Allah nak cari lagu dia tak ada lah. Tak ada. Kan? Mati hidup balik pun nak cari lagu dia. Tak boleh. Sakan. Kan? Macam mana Tok Guru apa? Mati Tok Guru ni kami tak mengaji dah. Sakan. Tak pernah lagi kami jumpa satu Tok Guru yang serupa macam ni. Ilmu dia bawah sikit kot daripada Nabi. Kita dengar pun kita dengar pun sayang. Sebab itu kadang-kadang pujian-pujian yang dilambung, yang diberikan kepada sebahagian orang yang dia sayang, dia cinta, yang dia duk seronok tu melampau. Hulu kan? Pasal itu Nabi SAW sendiri larang orang puji dia melampau. Nabi kata jangan angkat, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu angkat, memuja, menjulang aku seperti mana yang dibuat oleh orang Kristian kepada Isa. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Orang Kristian ni dia angkat Isa sampai pada kedudukan Tuhan. Dia bukan lagi kenabian tapi ketuhanan. Nabi tak bagi benda tu. Pasal itu bila orang mari dekat Nabi, orang kata bima sya'allah wa syi'ta. Orang mari kat Nabi, orang kata apa? Dengan berlakunya satu benda ini, bima sya'allah wa syi'ta, dengan apa yang Allah nak dan Tuhan nak. Nabi kata qul bima sya'allah wahdah. Nabi kata jangan kata macam tu, tak boleh tu. Nabi kata jangan sebut macam tu, salah. Dia sebut apa? Dia kata dengan kehendak Allah dan kehendak Nabi. Nabi kata jangan. Kata apa? Bima sya'allah wahdah, dengan kehendak Allah sahaja. Bila kita kata wasyi'ta dan kehendak Nabi, kita mengangkat Nabi pada kedudukan Tuhan. Nabi kata jangan. Nabi tak bagi. Tapi kita mau kalau dengar angkat bos dia, Allah. Macam mana program kita? Allah bos, cemerlang, terbaik. Bos dia tak buat apa pun. Tapi bosku. Bukanlah bosku tu. Saya cakap ni bosku kita ni, bos kita lah. Kan? Macam mana Ustaz? Allah bos. Allah Datuk. Terbaik Datuk. Idea ni kalau Datuk tak kata, kalau bos tak kata, tak ada siapa pun terfikir. Idea dia tu mak kilau buat dah. Pujian ni kadang-kadang jaga pujian ni kan. Baik. Hadirin mukminin. Baik, kita tengok apa yang disebut oleh para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia menjadikan hadis ini di antara dalil yang menyatakan bahawa larangan memuji sekiranya dengan pujian itu dilakukan berlebihan serta dibimbangi berlakunya ujian kepada orang yang dipuji. Maksudnya tak boleh. Tak boleh kita pun puji dalam keadaan kalau kita puji, pertama pujian itu melampau, benda yang kita puji tu kawan tu tak macam tu pun.
Kan? Apa yang kita kata kat dia tu, dia tak ada apa benda tu, dia tak ada apa benda tu, dia tak bukan seperti apa yang kita kata. Kita bohong nak bagi dia syok kan. Yang tu tak boleh. Kerana kita satu lagi, kalau betul pun dia ada, kita jangan pergi puji. Sebab mafsadatun, kita takut tadi dia elok, lepas tu bila kita pergi puji, dia baca elok, mula-mula dia ikhlas, dia baca elok, kita tak payah duk pergi puji. Sebab apa? Sekali kalau kita pergi puji, dia jadi lain. Mula dia baca elok, baca elok apa semua, kita pergi puji. Saya mayang banyak masjid dah ustaz, tak pernah lagi saya khusyuk, tapi lepas saya semayang belakang ustaz, Allah, saya khusyuk sampai tak sedar mana ustaz bagi salam pun saya tak tahu kata habis dah. Kawan tu mula-mula baca okey lah, lepas tu dia punya tengah juzu. Pasal apa? Pasal dia syok. Orang duk puji dah. Jadi kalau betul, memang betul dia baca sedap, tapi kita jangan, kalau kita bimbang, itu boleh merosakkan niat dan ikhlas dia. Kan? Walaupun kalau benda puji betul boleh, tapi kita takut lah, kita elakkan. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok balik apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan dalil larangan supaya kita memuji manusia ni dengan pujian. Tak boleh ya? Baik, antaranya kita tengok. Okey. Daripada Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu an. Ni daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, anna rajulan ja'ala yamdahu Uthman radhiyallahu anhu fa'amida al-Miqdadu fajatha ala rukbatayhi faja'ala yahthu fi wajhihi al-hasba faqala lahu Uthman ma sya'nuk faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum al-maddahin fahthu fi wujuhihim at-tura, rawahu Muslim. Satu hari Miqdad ni dia dengar satu orang puji Uthman ibnu Affan, puji. Apa Miqdad buat? Miqdad ada dalam tu. Apa Miqdad buat? Dengar kawan tu duk puji Uthman, Miqdad telah pergi ambil pasir, balin ke muka dia, balin ke muka tukang puji tu, balin ke muka orang yang duk puji tu. Faqala lahu Uthman ma sya'nuk. Duk tak duk, kawan tu duk puji Uthman, dia pergi baling pasir di muka kawan tu, dia kata apa? Ma sya'nuka. Sya'nun ni kita terjemah apa sepasal lah. Sya'nun ni urusan. Ma sya'nuka artinya hang ni pasal apa duk tak duk pergi baling pasir muka dia? Berat ni kan. Faqal, kata Miqdad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, aku pergi baling pasir di muka dia tu kerana apa? Kerana aku telah mendapati bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata aku pergi buat benda tu pasal Nabi kata, idza ra'aitumul maddahin. Pujian ni al-madhu. Pujian apa dia? Al-madhu. Lawan pujian apa dia? Puji lawan dia apa? Puji lawan dia maki. maki apa dia? Az-zammu, maki. Kan? Nabi kata kalau idza ra'aitum al-maddahin, apabila kamu nampak geng-geng yang duk puji orang ni, kaki puji ni duk angkat duk orang ni, fahthu fi wujuhihim at-tura,
hampa pi baling lempak ke muka depa at-turab, tanah. Hampa nampak al-maddahin, orang yang duk puji orang ni, hampa buat apa? Hampa ambil pasir, hampa pi balin apa? Muka dia. Nabi suruh. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang kata? Al-Miqdad bin Aswad. Hadis yang ketiga, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, daripada Abu Musa. Abu Musa ni nama dia Abdullah bin Qais, daripada golongan Asy'ariyin, daripada Yaman. Yang tuan-tuan duk dengar Asy'ari tu daripada Yaman, Asy'ariyin. Dan salah seorang sahabat yang daripada golongan Al-Asy'ari adalah apa dia? Abu Musa. Ulama yang terkenal dengan gelaran Al-Asy'ari ni Abul Hasan, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kan? Itu yang mari Asy'ariyah tu. Kan? Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dia kata sami'an Nabi, dia dengar Nabi SAW, rajulan yuthni ala rajulin wa yutri fil midhah faqal, dia kata dia telah mendengar Nabi SAW ni kata pada satu lelaki yang duk puji orang ni, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul, kamu telah, orang yang duk puji orang ni, tukang puji tu, Nabi kata apa? Ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul, kamu ni binasa ataupun kamu telah memotong belakang, potong belakang, tulang belakang saudara kamu. Hadis muttafaq alaih. Maksud dia di sini apa dia ni? Apa dia? Wa yutri itra, dia puji melampau. Dia puji apa? Melampau. So tuan-tuan, kalau kita puji orang pun tak boleh, kita puji orang pun tak boleh. Nabi suruh baling pasir. Nabi kata, kamu telah potong tengkuk, kamu telah potong belakang. Itu orang puji kita. Kalau kita puji diri kita ke diri, gimana? Kalau orang puji kita pun tak boleh, tentu kita pergi puji diri kita. Memang teruk. Kalau kita puji diri kita benda yang betul, bolehlah tahan sikit. Adalah perbahasan di kalangan ulama kan tentang puji diri ni. Pasal Nabi pun ada sebut tentang kelebihan diri dia, tapi dalam konteks yang betul lah. Tapi kalau kita pergi puji diri kita sendiri dalam benda yang memang kita pun tak ada, macam mana tuan-tuan? Lagi teruk. Nampak? Baik. Sekarang ni kita tengok. Berdasarkan kepada apa yang kita baca daripada hadis-hadis tadi ni, maka kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama, pujian yang dilarang, kerana di sana nanti akan ada kelonggaran untuk kita puji sikit, tapi pada asalnya pujian-pujian ni berbahaya. Sebab itu kalau kita tengok apa yang disebut, qala al-ulama wa tariqul al-jam' bain al-ahadith an yuqal in kana al-mamduh 'indahu kamalu iman wa yaqin wa riyadatun nafs wa ma'rifatun tammah bihaythu la yuftatin wa la yaghtarru bidhalik la tal'abu bihi nafsuhu falaysa biharam wa la makruh wa in khifa alayhi shay'un min hadhihi al-umur kuriha madhuhu fi wajhi karahatan syadidah. Dia kata macam ni lah, nak mudah fahamnya. Kalau kita tahu satu orang tu, dia ni memang tidak mudah makan puji, dan kita tahu dia ni satu orang yang tawadhu, dan kita tahu memang hakikat diri dia itu layak, kita nak puji sikit-sikit tu boleh lah. Boleh? Clear? Kita tahu dia ni memang tawadhu,
Dan jenis orang tak makan puji. Hang puji ke, hang tak puji ke, dia macam tu ya. Sebab dia ni memang tawaduk dan ikhlas. Kita kata lagu tu pun dia buat kerja lagu tu, kita tak kata pun dia buat kerja. Dia memang tak makan puji. Boleh tak? Dia tak makan puji. Maka para ulama kata orang yang seperti ini harus untuk kita memuji dengan kadar yang patut. Tetapi kalaulah pujian-pujian yang kita baca tadi, satu, melampau. Gulu. Yang ni tak boleh. Pujian tu, kata-kata tu. Pasal itu tuan-tuan, di antara punca munculnya hadis palsu apa dia? Golongan pengampu ni, kaki puji ni, kaki bodek ni. Dulu ada seorang pemerintah, saya lupa nama dia. Dia suka main burung. Main burung. Jadi ulama kaki bodek ni, dia tengok pemerintah tu suka main burung, dia telah create hadis untuk puji pemerintah tu. Nampak? Rasulullah kata, hendaklah kamu bermain panah, bermain kuda dan bermain burung. Tang bermain burung tu tak ada, tapi dia pergi bubuh pasal apa? Pasal pemerintah tu suka main burung. Yang main panah dengan kuda tu memang betul yang Nabi kata. Yang burung tu dia tambah. Pasal apa dia tambah? Pasal dia nak angkat. Dia kata apa yang tuan buat ni kena dengan hak Nabi suruh. Nabi kata main panah, main kuda, main burung. Kena. Nabi puji tuan. Kembang kawan tu. Pasal apa? Pasal dia main burung, Nabi pun suruh main burung. Rupa-rupanya dia yang tambah. Bila pemerintah tu tahu kata dia pi bohong puji dia, pemerintah tu jatuh hukuman bunuh. Yang ni bagus. Tak makan puji. Kita ada. Tak apa ke saya buat ni apa macam ni. Tak apa. Kebaikan banyak. Allah Taala nilai semua. Yang ni sikit-sikit tak masuk neraka. Jangan takut. Allah Maha Pengampun. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW kata, setiap pemimpin akan ada bitanatan. Ni tuan-tuan kena ingat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Seingat saya dalam Sahih Bukhari. Nabi kata setiap pemimpin itu Allah akan bagi bitanatan. Ada dua penasihat. Satu bitanatun, satu penasihat yang nasihat dia cakap benda yang betul, menyuruh dia kepada benda yang benar, tegur dia benda yang salah, kata kat dia benda yang tak patut dia buat. Maksudnya bukan disebabkan nak puji ke nak makan bodek. Nabi kata pembantu ini pembantu yang dirahmati. Artinya beruntung kalau dia boleh. Satu lagi bitanatun, pembantu yang jenis kaki bodek ni. Dia tak larang, dia sokong. Boleh ke? Boleh. Boleh apa? Saya tak tanya lagi. Boleh tak dan tanya lagi, boleh dah. Nampak? Yang ni yang penasihat yang tuan-tuan tengok tadi ni 25%. Baik. Yang kedua, kalau kita nak bagi contoh banyak pasal itu tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan boleh tengok lah realiti lah. Baik, yang kedua, pujian yang dilarang ialah pujian yang mengandungi sifat yang tidak ada pada diri orang yang dipuji. Yang ni pun tak boleh. Apa dia? Kita puji satu pujian yang mana orang yang kita puji tu tak ada benda sifat yang kita puji tu. Yang ni tak boleh juga. Maknanya pujian itu pujian kadhib, bohong. Tuan-tuan nampak? Tak boleh. Dia tak reti masak, kita kata dia pandai masak. Tak boleh. Yang ni pujian bohong. Melainkan kita boleh puji bohong ni siapa? Bini kita ya. Bini boleh. Bini ni kita boleh bohong pasal apa? Pasal nak mengelakkan berlakunya masalah kan. Ada 3 bohong yang kita boleh bohong lah. 3 pembohong yang 3 penipuan yang kita boleh buat apa? Ketika perang, mendamaikan dua
Dua saudara muslim dan juga antara suami isteri. Kita macam mana abang? Cik masak, Allahu Akbar. Hang jangan duk masak dah. Awak. Hang jangan duk masak. Tak sedap lah. Kalau hang masak tutup habis restoran ku arau. Oh, puji tu. Sebenarnya masakan dia tu tak boleh makan pun. Tapi dia kalau kata sedap lagi, dia nak masak lagi. Kerak tu. Hang jangan duk masak dah, hang jangan duk masak. Kalau hang masak, bankrupt habis ke restoran. Oh, sedap. Boleh tak kita puji? Boleh. Kan? Nampak? Yang tu kita nak merapatkan hubungan suami isteri. Dia kata, cik cantik tak? Balik-balik dia tanya, abang tengok cik cantik tak? Allah. Hang kalau tutup lampu pun cantik, tambah kalau buka lampu. Dia dengar kita puji tu, pasal tu dia kena pandai puji ya. Cuma jangan silap puji ya. Boleh? Macam saya duduk cerita kat tuan-tuan lah. Dia duduk puji kan. Satu hari dia balik mai dia puji. Gulai tu janda sebelah hantar. Dia kata, abang macam mana gulai hari ni abang? Allah, aku lama mana dah duk cari gulai lagu ni. Terbalik meja tu. Pasal gulai janda sebelah hantar. Jadi sebelum tuan-tuan puji, tuan-tuan tanya dulu siapa masak. Dia kata janda sebelah patutlah baik semacam garam korang. Kena hang juga masak. Tuan-tuan. Tak makan nasi bini kita hari tu. Kenyang. Kenyang apa? Kenyang puji. Nampak? Ya, yang tu tuan-tuan jangan puji satu benda yang orang tak ada. Kalau tu imam tu tanya ke siapa ke ustaz ke pemimpin, kita tanya macam mana saya ni, tuan-tuan cakaplah dengan eloklah, berlapik, tapi cakap benda betul. Cakap benda betul, habaq benda betul. Jangan memuji dalam keadaan kita menipu, berdosa. Yang ketiga, pujian yang betul, tetapi bila kita puji pada si fulan, boleh menimbulkan ujub. Boleh menimbulkan ujub. Ujub ni apa? Ujub ni perasaan bangga diri. Dia rasa besar dengan benda yang dia tak ada, dan dia megah dengan kelebihan dia. Ujub, dia ada 3 penyakit yang bahaya. Orang yang buat amalan ni, orang yang beramal ibadah ni, yang buat kebaikan ni, dia ada 3 penyakit yang dia kena hati-hati. Yang pertama, riak. Ni tuan-tuan semua kena jaga 3 penyakit ni. Dia panggil 3 serangkai. Siapa-siapa yang kuat buat amalan, kuat semayang, kuat mengaji, kuat buat ibadat, kuat berzikir, kuat sedekah, kuat segala ibadat, kuat dalam segala amalan ni, tuan-tuan kena tengok diri tuan-tuan 3 benda. Nombor 1 apa dia? Saya pun sama, kita kena tengok. Nombor 1 dia panggil riak. Riak ni bila dia buat satu amalan, dia nak orang tengok. Tu dia panggil riak. Riak ni dia tak ada pada orang yang tak buat ibadat. Orang semayang dengan orang yang tak semayang, riak ni mai kat siapa? Ada tuan-tuan jumpa orang tak semayang riak? Dia kata hari ni aku kali yang ketiga dah tak mayang Jumaat. Tak ada orang gila nak riak gitu. Riak ni orang yang main masjid ke orang yang tak main masjid? Orang yang main masjid. Tak ada siapa orang yang tak main masjid ni dia tak boleh riak, tapi orang main masjid boleh riak. Dia naik motor, dia balik masjid, dia pakai apa semua, dia balik semayang. Dia tengok ada geng duk sembang burung. Dia peterah motor, brong. Dia baru tengok, oi, balik masjid kawan kita. Nampak? Tadi dia pelan ya. Memang tu dia pelan. Ini yang pertama, riak. Yang kedua apa dia? Yang serang orang buat ibadat ni, sum'ah. Sum'ah ni dia tak sama dengan riak. Riak tadi dia nak bagi orang tengok. Sum'ah ni dia nak bagi orang dengar. Dia jadi semok perut, lemah perut, senok perut. Apa dia lagi? Lemah perut, senok perut, ketak dada. Kalau orang tak tahu dia buat, dia duk tunggu. Dia kalau boleh cerita ya, dia lega, dia lapang dada tu. Katalah contoh apa tuan-tuan? Katalah contoh. Saya nak buat contoh ni kadang-kadang kena kat kita. Susah hati ke? Contoh. Katalah masjid hari tu dia beli kipas lah. Dia beli kipas kat masjid. Orang tak tahu pasal tak ada nama dia. Dia kata, hang sejuk tak kipas ni? Sejuk. Aku tak boleh mayang getang. Sejuk. Dia kata, aku beli. Hang ke beli? Patut sejuk lain macam ya.
Oh, dia lega, lapang dada, dia boleh habaq kat kawan tu. Kalau tidak, dia ketat dada kan, dia jadi hangat semacam. Ada orang lagu ni, dia tunggu nak cari kat orang nak cerita. Yang ni dia panggil sum'ah. Yang ketiga apa dia? Ujub. Cuma masalah dia apa dia? Riak dengan sum'ah ni, dia kena cari orang. Ujub tak gaduh. Ujub ni himself, dia sendiri, dia seorang-seorang dia boleh. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan tengok duduk seorang-seorang dia gelak, duduk seorang-seorang dia senyum. Lepas dia baca Quran dia senyum, jaga-jaga. Sekejap lagi kita sambung sikit tuan-tuan. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita buat kesimpulan berkaitan dengan pujian ni. Baik tuan-tuan, kita nak simpulkan malam ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa riwayat yang sangat menarik tentang panduan Rasulullah kepada manusia ketika berhadapan dengan pujian. Kerana pujian ni sangat halus. Dalam kita tak sedar, walaupun pada asalnya niat kita bagus, tetapi dia boleh membunuh orang yang kita puji. Kita dengar satu cerita daripada Mihjan Al-Aslami. Siapa dia? Mihjan Al-Aslami. Dia kata satu hari dia pergi bersama dengan Raja. Dia pergi dengan satu orang ulama hebat, Raja bin Haywah, terkenal penasihat khalifah yang sangat cemerlang, genius. Tuan-tuan boleh baca kisah Raja ni. Dia kata satu hari dia berjalan dengan Mihjan. Dia sampai di suatu masjid di Basrah. Raja berjalan dengan Mihjan
di Masjid Basrah, Iraq. Bila dia sampai, dia kata Buraidah Ibnul Husayb, ada satu orang nama Buraidah, dia duduk di depan pintu masjid. Ada 3 watak. Raja berjalan dengan mihjan sampai di masjid di Basrah. Sampai di masjid ada satu orang duduk di pintu nama Buraidah. Pada masjid yang mereka sampai itu, dalam riwayat ini kata, wa kana fil masjid rajul yuqalu lahu Sukbah. Watak yang keempat, raja berjalan dengan mihjan sampai di satu masjid di Basrah, duduk di depan pintu Buraidah. Dalam masjid itu ada satu orang lelaki yang dikenali dengan nama Sukbah. Kita ada raja mari dengan mihjan, duduk tunggu di pintu masjid Buraidah. Satu orang lelaki dikenali Sukbah duduk semayang dalam tu. Dia semayang banyak, lama. Semayang sunat, semayang segala semayang lah, kan? Bila kami dua raja dengan mihjan ni sampai, Buraidah ni dia jenis kaki melawak, dia jenis suka bergurau. Dia duduk tang pintu masjid, dia tengok raja main dengan mihjan. Dalam tu Sukbah duduk semayang. Kata Buraidah, ya mihjan, dia nampak mihjan main dengan raja. Dia kata, ya mihjan, atusalli kama yusalli Sukbah. Dia macam perli lah, dia macam sindiak. Dia kata, ya mihjan, atusalli kama yusalli Sukbah. Hang semayang lagu Sukbah semayang ke? Mana dia puji Sukbah tu semayang banyak, mihjan ni tak semayang banyak. Macam tu lah. Siapa yang perli ni? Siapa yang melawak ni? Buraidah. Dia puji siapa? Sukbah. Dia candik siapa? Mihjan. Dapat? Tuan-tuan kena ingat watak-watak ni. Macam tuan-tuan ingat drama Pukul 7 tu lah. Siapa heroin, siapa hero. Okay. Baik. Kemudian tuan-tuan, mihjan cerita pernah berlaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dia dan beberapa orang sahabat menaiki gunung Uhud. Dia cerita pengalaman dia dengan Rasulullah naik gunung Uhud. Bila sampai di gunung Uhud, Nabi kata sesungguhnya kota Madinah ini dipelihara oleh Allah. Dajjal akan mendatangi kota Madinah, tetapi dia tidak boleh masuk ke dalam kota ini kerana di setiap pintu kota ini ada malaikat yang menjaganya. Lalu kata mihjan, mereka pun baliklah bersama dengan Nabi, masuk pi ke dalam masjid. Ada satu orang lelaki duduk semayang. Bukan Sukbah, ni cerita masa dia dengan Nabi. Laki-laki tu duduk semayang banyak. Nabi tanya, man hadha? Siapa dia tu? Lalu mihjan ni kata, ya Rasulullah, hadha fulan wa hadha. Tak kenal ke dia ni laki-laki rajin semayang banyak, semayang kuat, ibadat dia mantap apa semualah. Fulan hadha. Nabi kata kat dia, shh, amsik. Dia kata, diam, cukup, jangan cakap sampai dia dengar. Nabi kata apa? Shh, amsik. Nabi kata, diam, jangan puji sampai dia yang duduk semayang tu dengar, kerana pujian itu akan menjahannamkan dia. Nampak? So pasal itu dia nak cerita tadi macam pasal apa? Dia nak relate yang Buraidah pi puji Sukbah tu. Nampak? So Nabi ajak kita apa? Kalau kita nampak satu orang bagus, alim ke, warak ke apa ke, elokkan. Kalau boleh kita tak payah puji dia. Kita bimbang pujian itu tadi merosakkan niat dia. Dan hadirin mukminin,
kita ambil last sebagai penutup. Doa ketika orang memuji kita. Kalau orang puji kita, kita jangan suruh orang puji. Tapi kalau orang puji kita, jangan tertewas dengan pujian itu. Ini kesimpulan dia. Pertama, kalau orang nak puji kita, kita tak boleh halang lah dia nak puji, kan? Itu hak dia. Tapi kita yang nak puji, tadi saya dah terang panjang lebar dah sikap kita bila nak puji orang. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul nak bagi semangat, nak bagi rangsangan, pasal Nabi pun pernah puji sahabat, kita pun baca tadi, ulama kata boleh dalam keadaan konteks yang tertentu, settle. Kalau boleh lah, katalah tuan-tuan main puji saya tak suruh. Dan janganlah saya pergi tanya pula, Haji, macam mana kuliah maghrib tadi? Allah Ustaz, Allah Ustaz. Jangan tanya Ustaz, jangan tanya. Awak macam ni, Haji nak pergi mana ni? Tak pergi mana? Jom capati Arab. Yang tu ya. Kan? Kalau orang puji kita, pertama, kita jangan tewas dengan pujian itu. Sebab orang yang ikhlas tidak mengubah sikap dan prinsip dia dengan pujian dan makian. Tak bertambah dengan pujian, tak kurang dengan makian. Cacian. Kita tak hidup dengan pujian orang, kita tak mati dengan makian orang. Pasal itu Allah Ta'ala sifatkan orang-orang yang berjuang di jalan dia ni. Ni tuan-tuan semua yang buat kerja agama ni, termasuk orang masjid. Orang masjid ni memang payah lah. Kalau mereka tak ambil, saya nak pujilah sikit ha. Tapi bukan mereka suruh puji, saya lah nak puji jawatan kuasa masjid ni. Kalau orang tak ambil mereka, kalau mereka tak ambil, orang tak ambil jawatan kuasa masjid, yang jadi jawatan kuasa masjid ni, pengurusan masjid. Tapi bila mereka pergi jadi, tuan-tuan saya nak ingatkan, jawatan kuasa masjid ni tak ada allowance. Yang ada elon pegawai masjid. Jawatan kuasa masjid ni bukan dapat apa pun. Setengah jawatan kuasa masjid keluar duit lagi. Orang lain ambil dak, tapi tang nak kata hang tunggu. Apa buat bumbung sampai lama hangat semayang luar, parking payah, tak fikir kau sebelum nak buat. Nampak? Walhai yang perbaik ni kontraktor, bukan jawatan kuasa masjid. Tak, saya nak habaq jawatan kuasa masjid ni. Jawatan kuasa masjid ni tuan-tuan, bila orang tak ada, orang tak mau, depa ambil lah jawatan kuasa ni. Rahmat Allah, rahmat depa. Pasal siapa yang khidmat dengan rumah Allah Taala ni, tuan-tuan, besar. Hebat orang yang khidmat ni, jawatan kuasa masjid ni hebat kedudukan dia. Pasal apa? Nabi pi semayang jenazah orang jawatan kuasa masjid. Siapa dia jawatan kuasa masjid tu? Biro apa? Biro mana? Biro kebersihan. Wanita tu, wanita hitam tu, dalam sebahagian riwayat lelaki, dalam sebahagian riwayat wanita. Nabi pergi semayang, nak habang kata hebat jawatan kuasa masjid ni. Walaupun mereka tak ada elon, tak ada gaji, macam perempuan tu kerja bukan ada apa. Tapi Nabi bila tengok, mana dia perempuan tu? Mati dah semalam. Awak apa tak abang? Tak mana kubur dia? Itu semayang pertama Nabi buat di kubur. Hebat kedudukan. Maksudnya orang yang khidmat dengan masjid ni, kedudukan dia di sisi Allah hebat. Tapi dia kena ikhlas lah. Tentulah kan. Bila buat tuan-tuan, saya nak habaq lah. Ni saya nak habaq. Kita kalau tak buat kerja, tak ceramah, satu ya salah kita. Apa dia? Tak kerja tu. Betul ya? Tuan-tuan, orang lantik jadi apa? Tuan-tuan jangan buat apa. Kalau tuan-tuan tak mau orang maki, tak mau orang kata apa dalam mesyuarat agung, tak mau orang duk komplain apa, tuan-tuan jangan buat apa. Tuan-tuan dilantik sebagai biro keceriaan, apa pun tak buat, orang tak akan kata apa. Pasal apa? Cuma orang akan kata dia ni tak buat apa. Tapi orang nak cari salah tak ada. Pasal dia tak buat apa. Tapi bila tuan-tuan buat saja kerja, maki berkendak. Pokok ni dia pergi potong buat apa tak tahu. So saya nak habaq ni, termasuk orang-orang yang membawa agama Allah, yang membawa sunnah Nabi ni, memang orang tak suka tuan-tuan. Orang maki, orang kata, orang label, orang tuduh. Tapi kita senantiasa pegang
dengan apa yang Allah kata, yang Allah sebut dalam Quran, yang Tuhan titah di atas Quran itu, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yang ni kalau tuan-tuan pegang, tak berkudis makian orang, tak wangi dengan pujian orang, tak hidup dek pujian, tak mati dek kejian. Yang ni tuan-tuan, orang puji kita, orang maki kita pun tetap kita pergi kedai kena bayar. Tuan kedai pun kalau dia puji, oh ustaz mai, alhamdulillah lah ustaz mai, bagus lah, saya orang duk ikut ceramah ustaz, tapi tetap sekali kita mangkit kena bayar. Bukanlah kita tak mau bayar, tapi kita nak habaq yang hidup kita pujian itu tak memberikan apa-apa. Quran kata mereka yang berjihad, bila orang masjid buat kerja, dia kena maki. Tu masa SOP hari tu. Saya ingat lebih sakit daripada COVID. Sakit maki daripada COVID. Kan? Tak pakai mask, tak boleh masuk. Tak bawa sejadah, tak boleh masuk. Semua orang masjid buat, tak kena. Dia kena maki dalam YouTube viral. Buat sopom masjid bapak dia. Oh, tu dia. Orang nak main semayang pun tak bagi, lebih pada munafik. Oh, tu dia. Kalau bagi, sekali depa ni pula kena. Jahit pula panggil. Awak yang bagi orang masuk tak pakai mah. Depa ni tuan-tuan, luh mati Tok Wan, telan mati Tok Nek. Bukan takat pok, Tok Wan tu kita. Tapi saya nasihat orang yang buat kerja agama, yang buat kerja untuk Allah Ta'ala, yang kita ikhlas. Bila kita buat satu kerja ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah kata, wala yakhafun. Mereka itu tidak takut. Yang ni yang jadi semangat kita ni, yang ni yang jadi bakat jiwa raga kita ni. Tuhan kata mereka tak takut dengan cacian, laumatal laim, orang yang mencela dan maki. Termasuk kita tak tertipu dengan orang puji. Sebab itu kalau ada orang main puji kita, tuan-tuan, kalau ada orang tak suka kita, ada orang suka. Ada. Dan kalau ada orang suka kita, ada orang tak suka. Setegah-tegah Umar mati ditikam. Selembut-lembut Uthman. Kalau tuan-tuan kata Umar kena tikam tu padanlah, tegah sangat. Uthman yang lembut tu pun ditikam. Ali pun ditikam. Ini khulafa yang Nabi lantik ni, yang Nabi sebut khulafa ar-rasyidin. Mereka pun mati dibunuh. Artinya ada orang tak puas hati. So kalau kita nak lantik Tok Imam, pasal itu Tok Imam pun lemah perut. Ada saja makmum komplain. Macam selalu saya kata, sat lagi dia hantar, pasal apa Tok Imam baca panjang, dia baca pendek. Dia akan hantar pula, pasal apa Tok Imam baca pendek, awak elon dengan potong ha? Semua tak kena. Ceramah derah pun tak kena, ceramah pelan pun tak kena. Pasal apa yang ceramah derah sangat, dia ingat orang pekak kot. Pasal apa yang ceramah pelan sangat, dia banyak murah kot, sampai kita tak dengar apa. Nampak? Tak kena je. Cakap benda betul, lagi tak kena. Cakap benda tak betul, lagi tak kena. Tapi saya nak habang, apa yang orang akan redha dengan kita. Hatta bapa tu, hatta suami isteri tu pun ada tak kena. Maka sebab itulah agama ni, kita tak hidup dengan pujian orang, dan kita tidak mengharapkan pujian orang. Yang tu yang kita tanam. Jadi tak payahlah susah hati kalau tak ada orang puji kita, tak ada orang hargai dah, tak payah susah hati dah. Sebab kita nak balik esok ke hadapan Allah. Kita duk sebut pagi-pagi apa dia? Tu duduk baca pagi-pagi dia, raditu billahi rabba. Redha Allah sebagai Tuhan, bukan redha manusia. Kita bicara mahkamah, ada orang suka, ada orang tak suka, ada orang dengar, ada orang tak dengar. Tapi yang penting siapa dia? Saya selalu duduk sebut kat ustaz-ustaz ni, kawan-kawan lah. Yang penting satu masjid ni apa dia? Siapa dia? Yang paling penting dalam masjid ni siapa dia? Tuan-tuan, yang penting dalam masjid ni, dia kata aku pergi masjid tu orang tak mau dengar, orang balik. Hang tak boleh pergi orang dengar. Ada, aku dengar tak dengar ni, ana orang dengar tak dengar ni tak ada masalah. Kalau ada orang nak dengar, ada orang tak dengar. Kalau ada orang balik, ada orang tak balik. Yang penting siapa dia? Bendahari. Lambat jawab, saya jawab. Ana yang paling penting nak tengok bendahari ada ni. Ada bendahari 2 orang pun tak apa. Tapi kalau 100 orang bendahari tak ada, oh lemah perut kita. Tajuk pun tak tahu. Tengok ramai bendahari mana? Berkata bendahari demam malam ni ustaz. Wakil bendahari. Lawak. Tapi kita nak habang demikian tabiat manusia. Saya selalu kata bukan penceramah, penyanyi pun orang puji, ada je orang maki. Hadirin mukminin,
Maka kita ajarlah anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, kita baca doa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang main puji tuan-tuan mungkin tukang masak kenduri. Ui, dia kata sedap lah haji masak. Tuan-tuan tak kira lah apa kerja tuan-tuan, orang main puji. Hatta saya pun orang puji kau. Allahumma anta a'lam binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma anta a'lam, ya Allah ya Tuhan, anta a'lamu binafsi wa ana a'lamu binafsi. Sesungguhnya engkau mengetahui hakikat diri aku. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, siapa yang paling kenal diri kita? Siapa dia? Allah Ta'ala lah. Kedua, siapa dia? Orang yang bersama dengan kita selalu isteri kita. Sebab tu kadang-kadang bila satu orang dia pergi puji, isteri kita duk ada, orang main puji kita, isteri kita duk makan tu, dia berhenti terus mengkelan. Kan, kita bawa isteri kita duk makan, tiba main satu orang, oh dia kata isteri ustaz, ni kami duk mengaji dengan ustaz, Allah bagus ustaz ni, Allah terima kasihlah bagi suami main mengajar kami, Allah. Yang dia sini duk tanya ikan tok, awak kenyang. Pasal apa? Hampa puji lah, hampa pergi duduk sekali tengok tempat aku. Pasal dia kena hakikat dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita orang tahu hakikat diri kita, tak ada muka yang tempat kita boleh letak. Pasal itu Allah masih tutup aib kita. Pasal itu kalau orang puji kita, kita jangan duk perasan. Pasal apa? Allah tak buka aib kita, Allah tutup aib kita, Allah nampakkan yang zahir, yang orang seronok. Bayangkan kalau Allah buka aib kita, hakikat kita di rumah, hakikat kita di sebalik orang, masa tu kita tahu. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui diriku dengan sebenar-benar pengetahuan hakikat diri aku. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, engkau jadikanlah diri aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka dan mereka puji. Yang tu kita minta. Kita minta dekat Allah, jadikan diri kita ni lebih baik, khairan mimma yadhunnun, lebih baik daripada apa yang mereka puji. Kalau mereka kata aku pandai, jadikan aku lebih pandai. Kalau mereka kata aku orang baik, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunkanlah aku di atas pujian yang mereka kata, yang mereka tak tahu diri aku lagu mana. Kita minta ke Allah, depa puji, depa tak tahu aku macam mana, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan dosa aku di atas apa yang mereka kata, mereka tak tahu diri aku teruk teruk mana. Hakikat diri aku hanya engkau yang tahu. Depa puji tu kerana depa tak tahu, ampunkan aku, ya Allah. Dan akhir sekali, wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau hukum aku di atas apa yang mereka puji aku. Kita baca doa ni tuan-tuan bila kita dengar ada orang angkat dan puji kita, kerana kita bimbang pujian itu tak padan dengan hakikat diri kita, dan kita takut Tuhan azab di atas pujian itu. Puji ni lama mana nak boleh tahan? Tuan-tuan, bila orang puji tuan-tuan seronok, lama mana tahan seronok? Seminggu? 2 minggu? Tak ada masjid disiap, habis pujian tu. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Hakikatnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.